muhimmah fil ilmi hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ketiga. Itu Rumi yang Jawi. Muka surat 30 bahagian apa? Cuba cek tengok. Dan telah mengeluarkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Dia dinyatakan dalam pada barang yang memalukan dia akan berdiri atas palunya. Baik, muka surat 9 yang Jawi punya. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang hukum-hukum berkaitan dengan wanita, hukum-hukum berkaitan dengan perempuan. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalui akan isterinya atas palunya. Apa benda ni tuan-tuan? Ya ada kitab pun tak faham. Tambah yang tak ada kitab lagi tak faham. Saya ulang balik. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah satu hadis, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalui akan isterinya atas palunya. Apa benda? Tak tahu Ustaz. Kita masih lagi bercakap tentang menasihati isteri, mendidik isteri, mengajar isteri. Nabi Muhammad kata jangan pukul. Pukul isteri ni pilihan akhir. Mula-mula nasihat dulu, didik dulu, cakap dulu. Lepas didik cakap tak mau, barulah tinggalkan tempat tidur. Nabi Muhammad pernah tinggalkan tempat tidur Zainab binti Jahshin 2 bulan setengah. 2 bulan setengah dia tinggalkan tempat tidur. Dia tak balik rumah Zainab. Sebab apa yang dia tak balik rumah Zainab? Sebab Zainab kata dekat isteri Nabi yang seorang lagi yang bernama Sofia. Setiap isteri Nabi, Nabi bagi seekor unta. Habuan nak angkat barang, habuan nak berjalan. Macam kita lah, isteri dah 3-4, seorang sebiji kereta. Nabi bagi unta. Tak juga. Ya, cuma kereta dengan unta. Jadi kalau tuan-tuan ada isteri, isteri pertama dapat kereta, isteri kedua pun kereta lah juga. Jadi bagi masing-masing. Sofia ada, Aisyah ada, Zainab ada. Cuma Zainab ni kaya. Bila dia dapat unta pada Nabi, unta dia yang asal pun dah ada lah, pasal dia kaya. Nabi tambah lagi satu, alhamdulillah lah. Sofia ni perempuan, isteri Nabi daripada anak Yahudi, bangsa Yahudi. Jadi Nabi satu hari nak berjalan, Nabi kata dekat Zainab, nak unta kamu banyak, ambillah seekor, pinjam kepada Sofia. Unta Sofia sakit, tak boleh bawa barang, tak boleh berjalan. Maka Zainab berkata, apa saya nak bagi pinjam unta saya pada anak Yahudi tu? Zainab kata macam itu pada Rasulullah. Rasulullah pun marah, merajuk Rasulullah 2 bulan setengah dia tak balik rumah Zainab. Nabi tak pukul pun. Nabi merajuk, Nabi marah. Nabi marah ni, Nabi pergi masjid, Nabi duduk. Itu tanda Nabi marah. Kita kalau marah isteri kita, pergi mana? Tak tahu pergi mana. Tengok Gusti, kedai kopi, lepak tepi tasik, lama-lama terjun atas tasik tu. Nabi kalau dia merajuk, dia marah, dia tak marah. Dia datang masjid, dia semayang, dia baca Quran, dia tak balik rumah isteri yang dia marah. 2 bulan setengah merajuk tuan-tuan. Bila lepas merajuk, Zainab minta maaf. Zainab kata dia tak nak lagi dah hina orang. Dia tak nak hina orang. Barulah Nabi balik rumah Zainab. Dan selepas itu Zainab menjadi isteri Nabi yang rajin bersedekah. Tuan-tuan, satu hari Nabi berjalan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah berjalan bertembung dengan satu orang.
Orang tu berjalan sengit. Jenis badan besar. Dia punya tak belen, dia punya roda tu. Kan orang badan besar, dia tak belen kaki. Sengit. Jadi Aisyah ni ikut cara orang itu berjalan. Diejeknya, diajuknya jalan macam tu. Macam tuan-tuan tengok cerita pendekar Bujang Lapuk lah. P. Ramli, Haji Sattar, Sudin, dia nak minta maaf dekat Cikgu Rus. Kan ada Pak Osum tu. Oh, Som. Kamu dulu minta maaf. Jadi bila dengar tapak kaki je, Haji Sattar lompat. Lompat bukan Cikgu Rus. Rupa-rupanya Ernie, orang gajinya. Apa kabar? Nama saya Aziz. Yang situ Sudin, yang situnya Ramli. Nama ini apa? Nama saya Eni Jasmine. Dia masuk dalam bilik. Apa Eni Jasmine dah? Dia kata bukan Cikgu Rus lah, sekali Ernie lah. Tuan-tuan tengok cerita. Balik rumah tuan-tuan buka cerita pendekar Bujang Lapuk. Haji Sattar dia tiru cara Ernie tu berjalan. Sekali Ernie lah. Itu hukum dia mengumpat. Dosa. Jadi Aisyah ni tiru cakap, tiru orang tu berjalan. Nabi kata Syah, kata, kalau ambil air ni pergi tuang dalam air laut jadi apa? Kalau air tawar ni pergi tuang dalam laut, air tawar ni jadi apa? Jadi masin. Air laut tawar tak? Tak tahu apa macam tu. Macam itulah orang yang mengumpat. Ibadat yang kamu buat, kamu dah bagi pada dia, habis ibadat kamu. Macam kamu tuang di dalam air laut yang banyak. Sebab itu mengumpat ada dua. Satu mengumpat dengan lidah, satu mengumpat dengan kelakuan. Tuan-tuan ejek cara orang berjalan, ejek cara orang bercakap, maka tuan-tuan telah mensedekahkan pahala tuan-tuan pada orang itu. Dia gagal, tuan-tuan ejek dia gagal. Aku tuan-tuan tiru dia balik, pahala tuan-tuan dah sedekah kan. Jadi tuan-tuan jangan ejek orang. Tuan-tuan ajuk dan ejek orang, mengumpat pun tuan-tuan sudah mensedekahkan pahala tuan-tuan pada dia. Percuma dia. Sebab tu saya seronok orang ngumpat saya, sebab saya dapat pahala free. Tuan-tuan ejeklah saya banyak-banyak, dapatlah free pahala. Baik. Jadi jangan pukul. Nabi tak pergi pukul lagi. Sebab tu dia kata tadi tiada dinyatakan nak pukulnya. Dan nak pukul pula tidak boleh sampai berdarah. Dah tinggal 3 bulan duduk melawan Ustaz, saya pun hilang sabar Ustaz. Saya buh penerajang Ustaz. Tu dia ganasnya buh penerajang. Haram. Saya ambil hammer Ustaz, saya katuk kepala dia Ustaz. Haram. Saya tampar dia Ustaz, patah gigi dia Ustaz. Haram. Saya tumbuk mata dia Ustaz, lebam Ustaz. Haram. Saya buat sampai darah Ustaz, pecah bibir dia Ustaz. Haram. Itu nak pukul isteri macam mana Ustaz? Pukul kerana mendidik. Ambil lidi, pukul sekali je. Kamu lawan abang ya, pak bagi sekali. Dah lah. Ini ambil batang penyapu. Haram. Batang penyapu ni untuk anugerah majlis bandaran yang tak buat kerja aja, Ustaz. Bukan suruh pergi pukul isteri. Sekarang ni penyapu je tuan-tuan. Kok baru ni dah tukar lain dah. Hak dulu tu dia bagi penyapu kat orang, lah dengan penyapu tu orang sapu dia habis. Lah duk menung ya. Apa benda dah. Dulu orang buat elok, hang buat tak elok ke orang. Sekarang buat tak elok menung. Kesian kita tengok tuan-tuan. Baik, jadi bila kita faham macam itu, dia tak boleh ambil penyapu dia lidi tu. Lidi penyapu. Besar mana lidi tu? Satu je, sak. Bukan satu bekas penyapu balon, bukan. Allahu Akbar. Pukul tu pula mesti dengan tahu ada berubah isteri ni. Boleh berubah tak? Boleh pukul. Kalau tak boleh berubah, haram pukul. Saya pukul pun tak guna Ustaz. Hari tu saya pukul dia dah. Dia pukul saya balik Ustaz.
Seminggu saya di hospital pun tak payah lah. Kalau gitu tak payah pukul lah tuan-tuan. Ada jalan lain. Bukan maknanya pukul, tumbuk, sepak, terajang, ambil pisau, pergi kejar isteri pula, ambil tali pinggang, balun pada isteri. Bukan. Itu tak ada hak langsung suami buat macam itu. Sebab tu dia kata tadi, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang boleh pukul, melainkan cara yang saya sebut tadi. Dan warid daripada Nabi SAW, sesungguhnya bersabda ia, aku melihat di dalam neraka kebanyakan segala isinya perempuan. Nabi kata, aku tengok dalam neraka kebanyakan isinya ialah sekalian perempuan. Kebanyakan ahli neraka ni perempuan. Orang Melayu faham tentang situ. Dia tak baca perhabis tu. Cuba tuan-tuan tengok. Dan warid daripada Nabi, sesungguhnya aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat bagi Allah dan Rasulnya, dan sedikit pula taat kepada suami. Bukan majoriti dalam neraka tu perempuan. Tuan-tuan fahamlah hadis ni. Bukan majoriti neraka tu isinya perempuan. Kebanyakan perempuan yang masuk neraka ialah pasal tak taat pada Allah, tak taat pada Nabi, tak taat pada suami. Tu maksud dia, bukan makna kebanyakan perempuan itu di dalam neraka. Ya Allah. Padahal kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, perempuan paling banyak. Tuan-tuan buatlah mengaji mana-mana pun, perempuan juara. Tak tahulah belah KL ni, belah saya ada Ipoh ni, buat kuliah apa pun perempuan menang. Juara perempuan tu. Mereka datang dengan ceramah pun naik juara. Nah. Cuba tuan-tuan buat kiam mulai, perempuan penuh. Edarkan tabung, perempuan isi tabung duit. Ajak puasa sunat, perempuan lagi puasa sunat rajin. Apa sebab pula? Kadang-kadang perempuan lagi banyak pahala pada laki-laki. Sebab susahnya mereka nak buat ibadat. Perempuan nak buat ibadat, kena rambut sehelai pun tak boleh nampak. Laki-laki rambut berhelai-helai pun boleh nampak. Pakai baju, pakai lengan t-shirt saja pun laki-laki boleh sembahyang lah. Perempuan pelik. Kena pakai telekung lah, anak telekung, mak telekung. Pahala banyak mereka lagi. Pahala mereka banyak tuan-tuan. Cuba tengok mereka puasa, mana teruk? Laki-laki puasa ke perempuan puasa teruk? Mana yang teruk puasa? Laki-laki ke perempuan teruk? Laki-laki lah teruk. Tidur benar tak larat tu lah. Maknanya laki-laki lah teruk puasa, sampai tertidur tak larat lah. Suruh masak tak larat, apa pun tak larat. Cuba tengok orang perempuan. Mereka lah masak, mereka pergi market, mereka lah pergi pasar Ramadan bungkus ikan, mereka lah basuh pinggan, mereka lah buat air sirap, mereka lah bagi sahur, mereka lah buat sembahyang tarawih sampai habis. Laki-laki 8 cabut. Perempuan mana ada cabut, dia tunggu sampai 20. Kadang-kadang memang dia tunggu lah, dia tidur. Dia tunggu, kita ingat dia sembahyang, apa dia tidur belakang nanti. Jadi tuan-tuan, tentang mana yang kata perempuan ni jahat? Tidak. Maksud hadis ni ialah kebanyakan perempuan yang masuk neraka kerana yang tu je maksudnya. Bukan dia kata kebanyakan ahli neraka tu perempuan. Jauh bahasa tu. Aku melihat di dalam neraka kebanyakannya perempuan, disebabkan mereka itu masuk neraka kerana apa? Kebanyakannya kerana tak taat kepada Allah. Allah suruh pakai tudung, tak nak pakai. Allah kata jangan mengumpat, yang itulah sedap pun. Allah kata jangan fitnah, yang itulah sambal dalam ucapan pun. Ya, asam, sambal belacan dalam nyimbang, fitnah lah, sedap. Lagi banyak lagi sedap. Pasal tak taat pada Allah. Yang kedua, tak taat pada Rasul. Nabi kata dah, nak buat apa-apa benda pun tanyalah suami dulu. Kira dia tak tanya suami dah, tak payah. Tak hormat suami, biasa. Ya, ini yang kata tak taat. Dan sedikit pula mereka itu taat kepada suami.
Taat pada Allah, lulus. Saya tak nak sebut orang putih, kan tuan-tuan marah pula. Taat pada Allah, lulus. Ya, bahasa Inggeris lain. Taat pada Nabi, lulus. Taat pada suami, tak lulus, fail. Yang tu masalah tu. Supaya kita lah, orang laki-laki ni pun, ya, orang laki-laki ni, ya Allah, bila sebut hukum Allah Ta'ala takbir ni kau. Bila penceramah kata kita hendaklah menegakkan hukum hudud dalam negara kita, takbir, Allahu Akbar, punya semangat. Balik rumah daripada ceramah pukul 1 pagi sampai anak dara duk tunggu dekat ruang tamu. Ayah, besok ada orang nak minang. Minang siapa? Minang saya lah. Bagus. Siapa orangnya? Dia ni satu ofis dengan saya. Dia dah kahwin dah. Ada nak minang kamu, kerja dah apa pula? Saya nak jadi isteri nombor 2 dia. Pantang tok nenek aku menikah 2. Nampak? Tang tadi dia sebut kita hendaklah melaksanakan hukum Islam, takbir. Bila anak dia nak menikah 2, anak dara dia orang Minang nak jadi isteri nombor 2, dia punya bantah lah tuan-tuan. Tidakkah menolak hukum poligami itu macam juga menolak hukum hudud? Sama. Orang laki-laki kalau dia menikah 2, dia setuju. Tapi kalau anak dia perempuan nak jadi isteri nombor 2, dia bantah lah, ya Allah. Ini yang kita kena faham. Bukan bermakna menolak satu hukum hudud saja yang boleh merosakkan iman. Menolak mana-mana hukum dalam Quran. Mungkin menolak hukum sembahyang, mungkin menolak hukum puasa, mungkin menolak hukum hudud, mungkin menolak hukum poligami, mungkin menolak hukum-hukum, walaupun satu hukum. Dengan satu hukum kita tolak, keseluruhan Al-Quran juga telah tertolak. Baik, berbalik pada masalah ini, dia kata sebab sedikit taat pada suami, tak mau dengar cakap suami. Suami kata, pergi mengaji. Esok pergi mengaji tu, mereka ada kuliah tu, pukul 9 sampai pukul 12. Pergi. Tak nak lah. Buat apa pergi duduk rumah bagi tengok Ultraman. Tak payah tengok Ultraman tu, Ultraman mesti menang. Wah, marilah raksasa macam mana pun, dia menang punya. Elok menyala je lampu dia, dia pun keluar power dia. Kalau dah tahu dah dia nak menang, buat apa tengok? Pergi mengaji kat surau tu, Al-Iman. Pergi mengaji, dia kata tak mau. Dah lawan kamu ya, kata dia. Saya tak mau, ini hak asasi saya abang. Ini perintah abang. Abang tak mampu nak mengajar kamu mengaji. Abang tak mampu nak bagi didikan pada kamu. Kamu pergilah numpang-numpang mengaji. Isteri tak datang, itulah punca masuk neraka. Suami kata datang, bukan kamu mengajar, kamu mengaji, dengar aja. Yang letihnya ustaz tu, pukul 9 sampai pukul 12. Kamu nganga pukul 9 sampai pukul 12. Letih cakap pada nganga lagi. Tapi dia tak mau datang sebab tak ada mengaji ni saja, tuan-tuan. Dah sedikit taat pada suami dia. Kadang-kadang isteri buat apa yang suami suruh buat, tapi bukan yang macam suami suruh. Pak, ini udang, kamu masak lemak ya. Jadi Pak pun ambil udang, dimasaknya merah, masak cabai, masak cili. Bila balik suami, mana masak lemaknya? Lemak kolesterol. Masak ni cili ni apa salahnya? Ya Allah, kan abang kata abang nak makan masak lemak. Mendengar ada orang tua orang masak makan je lah. Dia masak juga, tapi bukan kehendak suami. Yelah ustaz, kalau dia makan lemak setiap hari datang kolesterol jantung macam mana ustaz? Lantak dia nanggungkan kita pun. Masalah dia ustaz, kalau dia tak menyusahkan saya, tak apa ustaz, dia masuk IJN, saya kena tunggu ustaz. Dah hukum suami macam itu dia nak. Selagi mana tak salah pada hukum syarak, lantak lah tuan-tuan. Yang keempat, kenapa perempuan tu banyak masuk neraka? Tabarruj. Apa dia tabarruj? Tabarruj ialah apabila hendak keluar daripada rumah, nescaya memakai yang kemegah-megahan kainnya.
Dia nak keluar daripada rumah, dia mula cari dah kain hak lawa-lawa, hak megah-megah. Ustaz, yang megah-megah, yang lawa-lawa tu apa? Yang megah-megah, yang lawa-lawa tu, bila kita tengok sekali, nak tengok lagi. Itu dia. Yang megah-megah tu apa? Bila kita tengok, kita perhati, lawanya baju. Selagi mana boleh tengok, itulah megah. Tapi kalau dia pakai baju macam akak-akak kita ni, tengok sekali tak tengok dah, itu bukan megah. Tak tanya pun beli kat mana. Pakai kain macam tuan-tuan ni, di mana beli kain ni? Cantik, itu dia. Tak ada orang tanya pun. Itu bukan tabarruj. Yang tabarruj ni orang pakai pegang kain kita. Ya Allah, cantiknya, lembutnya. Berapa banyak kilo labu ni? Labu ci, labu kundur banyaknya. Itu yang kata tabarruj. Saya nampak macam akak-akak belakang ni, insya-Allah tak ada tabarruj apa. Biasalah kain tu RM4.5 semeter, RM18 semeter. Okey lah tu. Tak nampak pun kilau-kilauan tu. Yang tabarruj tu apa? Tuan-tuan tengok hak penyanyi duk pakai tu. Merlik relak. Ada manik bentuk hati lah. Dia padam semua lampu stadium tu, lampu dia seorang je menyala. Tu nama tabarruj lah tu. Dia tudung dia berkilau-kilauan tu, dia merlik relak. Dalam jalan tengah malam tu orang nampak alien ke apa ni, Allah, lampu apa ni. Itu nama dia tabarruj. Yang pertama, tabarruj letak pada kain atau pakaian atau tudung. Yang kedua, tabarruj letak pada berhias. Solek muka. Solek muka. Tak salah orang perempuan solek, tapi untuk suami. Dan suami pun nak tengok isteri bersolek untuk dia, pergilah beli make up itu, supaya isteri make up dan tuan-tuan pun up. Kan? Nak bagi mereka make up, buat. Ini gincu tak nak beli, bedak tak nak beli. Beli hari tu dah ustaz, isteri tak pakai. Beli di mana? Pasar malam RM2. Gincu RM2 tuan-tuan. Kena ayak sikit dia meleleh ni. Pi kenuri, pi minum air, sirap apa atau lah, meleleh dengan gincu meleleh ni. Pi ambil tisu pula, lagi naik ke atas ni pula. Oh, sudah. Isteri tak pakai dah lah tuan-tuan. Pi lah beli hak mahal sikit untuk kita. Ni abang beli kat hang bedak, ini alas bedak, ini lapik bedak, ni gincu saja, ni gincu untuk malam. Ini untuk celak mata. Pilih hang nak pakai mana pun. Untuk isteri dapat pahala. Dapat pahala tu tuan-tuan. Buat keluar tu dia macam-macam color tuan-tuan. Dekat 40 color tu, ya Allah, jenuh pilih. Tak sini, tak sini. Untuk suami tak apa. Bila dia celik mata, warna lain. Bila dia pejam mata, suami tengok warna lain pula dah. Takut apa pula ni. Untuk suami sunat dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan buat keluar alat solek tu, keluar daripada rumah, nak tunjuk pada orang, haram hukum dia. Dah ustaz, saya niat, dia bukan bergantung pada niat tu ustaz. Memang akak memanglah akak pakai semua-semua tu kan, tapi niat akak nak tunjuk pada orang bahawa macam suami akak ni dia ambil berat kat akak kan. Jadi dia belikan benda-benda ni, jadi akak jadi lawa bila akak pakai ni cantik. Jadi kalau orang tanya pun, dia tu isteri siapa? Orang akan jawab kan, isteri dia kan. Jadi suami akak juga yang untung. Jadi akak soleh bukan untuk akak, sebenarnya untuk dia, supaya orang puji dia pandai jaga isteri dia. Saya dah kata dah tadi, tidak boleh menyolek satu benda yang haram untuk nampak halal. Tak boleh. Hukum tak boleh? Tak boleh. Tuan-tuan pergi kalau Baitul Maqdis kan tuan-tuan, bersolek, bergincu, bercelak, pipi merah ni kena halau balik. Duk lambat jangan turun-turun. Langsung tak bagi tabarruj. Tak langsung tak boleh. Jadi Islam membenarkan bersolek untuk suami. Dan suami juga dibenarkan bersolek untuk isteri. Tapi taklah pakai bedak, gincu, jangan. Ingat tuan-tuan ambil gincu isteri pula. Untuk apa pakai ni? Untuk iyah lah, kata dia, jangan. Tuan-tuan pun naik geli tengok lelaki macam tu. Ya Allah, apalah lelaki aku ni.
bersolek dengan cara lain. Laki-laki bersolek berdandan misai, berdandan janggut, berdandan rambut, berdandan pakaian. Duduk di rumah pakai baju lawa-lawa boleh, sunat. Jangan tak pakai baju duduk dalam rumah, pakai kain pelikat saja. Isteri tak selera. Ya, isteri tak berselera. Pasal tak bersolek. Solek lah pakai baju lawa-lawa umbrella ni. Siam pun siam lah, janji umbrella. Pakai lawa-lawa. Macam mana kita nak isteri kita lawa pada kita, begitulah isteri nak kita lawa pada mereka. Baik, kemudian yang ketiga, tabarruj itu apa? Membaikkan ia akan dirinya. Bila berjalan itu melenggang-lenggokkan, itu nama dia tabarruj. Dikontrol jalannya. Berjalan pula nak bagi saja, nak bagi orang tengok dengan wanginya, dengan cara dia berjalannya saja, lalu pergi depan orang ramai tu nak bagi orang perhati. Ya, dia nak attract orang supaya orang tengok pada dia, menarik orang pada dia. Itu dipanggil sebagai tabarruj. Baik. Dan kata dia lagi, tamana itu hilang. Dan keluarlah ia memberi fitnah akan manusia dengan dirinya. Saya tengok baru ni balik pada mengajak, tengok jangan tidur lagi. Tengok cerita apa ni jangan tidur pula ni. Dia tak bagi tidur. Jadi saya pun tengok. Tengok dia kata kita undang satu penyanyi. Penyanyi tu pakai tudung. Cantik dah. Tapi dada dia tu buka. La ilaha illallah. Itulah tabarruj. Tudung pakai, tapi dada dia terbuka. Pakaiannya ketat. Maka haram walaupun pakai tudung. Tak boleh lah tengok ni. Haram tetap haram. Sebab ada orang faham sekarang ni, bila bertudung tu dah halal lah. Sedangkan dadanya nampak, lengan dia nampak, sini nampak, bentuk badannya pula ketat bajunya, tetap dikira haram. Itulah tabarruj. Fitnah. Kita tengok ni pun fitnah. Jadi dia jawab, saya pakai. Yang you all tengok saya dan you all rasa tak seronok dengan saya, itu bukan masalah saya, itu masalah you all. Ni dia akan jawab ni kitab dia sebut. Sebab ada orang yang jawab gitu. Ustaz, saya pakai ni hak saya. Yang laki-laki tengok saya, mereka rasa tak selesa tu kenapa? Mereka lah salah, bukan salah saya. Ni dia, kitab ni jawab. Kitab ni kata apa? Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera manusia daripadanya. Memang dia kata saya, okey, saya dengan pakaian ni saya selesa Ustaz. Saya selesa. Dengan pakai kain belah ni Ustaz, selesa. Sebab saya naik tangga, ofis saya tak ada lift Ustaz. Memang saya kena naik tangga dengan kain terbelah Ustaz. Senang untuk kita melangkah. Kalau saya untuk memudahkan kerja saya pakai macam ini, dan orang lelaki rasa tak selesa dengan saya, itu bukan salah saya, salah mereka. Kerana mereka tak rasa selesa. Kita jawab balik, orang lelaki tak selesa pun sebab akak pakai tak selesa. Benda dari depan mata lalu-lalu, selesa ke? Tak selesa juga. Walaupun akak suka pakai macam itu, tetapi hukum kata tak boleh. Hukum kata tidak boleh, tidak boleh. Habis tu apa yang boleh je Ustaz? Lah, berlambak lagi boleh. Baju kurung, kebarung yang tak ikut bentuk badan, jubah, tudung tutup aurat elok-elok, pakailah warna apa pun. Islam tak pernah larang orang perempuan nak pakai baju warna apa, pakailah. Tudung warna apa, pakailah. Tapi syaratnya tutup aurat. Tak, saya tak boleh terima konsep tu Ustaz. Kalau tak boleh terima, itulah sebab orang perempuan masuk neraka. Itulah jawapannya. Saya yang pentingnya kerja saya siap. Niat saya bukannya niat nak menunjuk, niat saya kerana nak berpakaian kerja Ustaz. Kalau itu pun saja salah, saya tak boleh terima lah macam ni. Oh, cakap tak boleh terima pula. Ni bukan cakap saya, ini cakap hukum. Cakap hukum. Satu pelajar saya dulu mengaji dengan saya pakai tudung.
Elok pakai tudung. Satu hari saya masuk dalam kelas, tengok dia dah pakai scarf. Nampak tengkok lah. Saya tanya pada ketua kelas, pasti apa kok tu dah lain macam. Entah ustaz, passion kata dia. Janji tudung kepala. Lepas tu tak nasihat ke? Dah nasihat. Dia kata suami dia pun tak larang, buat apa kena nak larang? Suami I pun tak larang, yang you all sibuk buat apa? Subhanallah. Elok dia masuk kelas, saya tegur. Macam mana pakaian dalam Islam? Dia tunduk. Itulah kali terakhir dia masuk kelas. Sampai sekarang tak masuk dah. Dia tak mau terima hakikat tu. Tak mau masuk lah. Dia tetap nak pakai macam tu. Dia beritahu kat kawan-kawan, beritahu dekat ustaz, I kurang-kurang I pakai juga scarf. Orang lain langsung tak ada scarf. Dia jawab gitu. Pesan pada ustaz, I ni kurang-kurang I pakai scarf lagi tau. Orang lain scarf tak ada, tinggal rambut aja. I lebih baik lagi. Tak apalah. Saya kata dekat sahabat-sahabat dia, saya kata jawab, Ustaz Kazim kata, pakai scarf nampak tengkok, lebih baik tu saya pakai scarf. Sama hukum macam orang tak pakai tudung. Sama saja. Semayang ada 5, 4 semayang buat, subuh tak buat, macam tak semayang semua. Ulang balik. Semayang ada 5 kali, sekali je tak buat, saja-saja tak mau buat, subuh ni malah buat, macam tak semayang 4-4 tadi. Islam bukan macam matematik. Matematik kalau markah 70 lulus, kalau 80 ke atas A, 80 ke bawah B, 50 pun lulus, yang failnya 30. Kalau kamu dapat 60 pun okeylah, cukup makanlah, kira lulus lagi lah. Dalam Islam tak ada macam itu. Kalau Allah kata 5 lah, dia tak boleh buat 4. Kalau Allah kata sebulan lah puasa, tak boleh kita buat 10 hari, melainkan bagi orang uzur, sakit dan sebagainya. Jadi begitulah dalam bab pakaian. Kalau Allah kata haram, haramlah. Kalau Allah kata wajib, wajiblah. Macam kita lah, orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek, kira saya ni okey ustaz, poha saya okey, tak nampak kepala lutut je. Kawan saya ustaz main bola pakai spender je ustaz. Sama lah hukum dia, tak ada beza apa langsung, serupa saja. Saya ni ustaz kira baik ustaz, saya curi ayam. Kawan saya ustaz curi kambing ustaz, lagi besar. Kita jumpa pula orang curi kambing, okey ustaz curi kambing. Kawan saya tu ustaz curi lembu ustaz, bola kereta Iswara ustaz. Tu yang keluar dalam paper tu kawan saya lah tu. Oh sudah. Kalau kira macam tu jenuh. Saya kira lembu saya okey tak? Saya curi gajah sarkas tu saya curi ustaz. Mana boleh macam itu? Mencuri tetap mencuri. Hukum tetap hukum. Baik, yang terakhir. Yang terakhir. Kat mana tadi? Dan kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan semuanya aurat. Bermula perempuan semuanya aurat. Semua ustaz. Macam yang kita fahamlah, muka tidak aurat. Muka tidak aurat. Pergelangan tangan tidak aurat. Betul ustaz? Aurat. Tu macam saya naik motor, saya pakai kain baju kurung ustaz. Suami bawa motor, saya duduk belakang. Kadang bila naik motor nampak betul ustaz, aurat. Habis tu buat macam mana ustaz? Pakai seluar panjang, pakai seluar senam robik tu, kemudian pakai kain baju kurung, naiklah motor. Tak apa, dia tak nampaklah betul tu. Oh gitu. Macam suara pula ustaz macam mana? Suara ni asalnya aurat, tetapi dia menjadi tidak aurat dalam beberapa kes. Aurat suara itu bila dicantikkan suara, masa itu baru aurat. Seperti dilagukan, suara tu dilagukan. Ya, demi cintaku padamu, itu maknanya dilagukan suara. Walaupun baca Quran ustaz, walaupun marhaban, berzanji, kalau lagu
tu sama-sama perempuan, boleh penyanyi perempuan menyanyi untuk perempuan, harus. Tuan-tuan, kelab wanita Kemensah ni nak memanggil seorang penyanyi Ella, nak buat untuk wanita saja, harus panggil Ella, menyanyilah ramai-ramai dalam satu dewan, tutup semua dewan tu, orang laki-laki tak ada, perempuan menyanyi, laki-laki perempuan mendengar, technician speaker tu pun perempuan, Makcik Leha duk kontrol. Tak apa tuan-tuan, semua perempuan harus. Panggillah Ella menyanyi, Rama duk menyanyi situ, tak ada apa langsung tuan-tuan, tak salah, tak aurat. Ataupun perempuan nak marhaban, nak berzanji, qasidah, nasyid, semuanya wanita belaka, tak salah. Peterah dah lagu apa, tapi laki-laki tak ada. Bila ada laki-laki seorang duk cokok, duk dengar kita nasyid, kita duk choir tu, yang tu yang jadi salah. Tetapi ada yang kata boleh kalau suara perempuan tadi digembelengkan sampai tak tahu siapa yang vokalis, vokal utama tak tahu, digembelengkan dalam bentuk ramai-ramai, tak apa. Macam choir tu, tak tahu siapa leader, hak depan dia saja buat lagu tu, ada konduktor dia saja yang duk buat, instruktor dia tu. Ya, hak budak-budak duk menyanyi tu dengan mulut kita suara pun tak sedap. Jadi ada ulama kata hukumnya, pasal tak jam siapa punya suara, hukumnya harus. Sebab tu dengar radio orang perempuan jadi juru hebah boleh, sebab kita tak jam siapa suara. Di negara Arab perempuan, di Arab Saudi sendiri pun juru hebah radio perempuan. Kenapa Arab Saudi tidak haram? Sebab tak nampak wajah perempuan itu. Tu beza. Kalau nampak direct live, yang tu syarak tak bagi setengah pendapat. Sebab itu negara-negara Arab tidak menghantar peserta musabaqah wanita di dalam musabaqah. Mana ada Arab, Syria, Lebanon, Jordan, tak ada tuan-tuan. Saudi, Kuwait, mana ada. Laki-laki je masuk. Iran, Libya. Peserta wanita yang masuk musabaqah ni ialah peserta-peserta wanita daripada sebelah negara yang sia-sia. Hujungnya sia-sia. Malaysia, Indonesia, yang sia-sia je tuan-tuan. Belah-belah Jordan, Arab tak hantar tuan-tuan, sebab mereka berpendapat bahawa suara perempuan itu adalah aurat jika dipamerkan di khalayak ramai, jika dicantikkan. Kalau tak cantik tak apa, tak aurat. Macam cikgu, tak aurat. Okey anak-anak mari semua buka muka surat 8 ya. Kuatnya suara cikgu tu. Tak aurat langsung, pasal dia mengajar. Ataupun tukang kedai, juru jual kedai. Makcik, berapa ringgit sekilo ikan ni makcik? 8 ringgit, kata dia. Kuatnya suara makcik ni, tak aurat, dia berniaga. Larat dia nak guna bahasa isyarat. Berapa ni makcik? Ialah berapa? 800 ke 8 ringgit ke 80 ke 80 sen? Agak-agak laku lah tuan-tuan. Memang tak laku lah kedai dia tu. Masa tu dia boleh bercakap, tidak aurat. Mengaji pun tak aurat. Ustaz, soalan Ustaz, macam kami ni orang perempuan tak aurat, boleh tanya. Aurat ni saya kata suara ni bila dicantikkan. Apa makna dicantikkan? Kita dengar ni jadi seronok. Ni handphone ni. Hello. Ya ke? Nampak tu. Kita dengar pun nak takut. Apa hal kamu ni? Ya, apa hal kamu ni? Kadang-kadang kita dengar pun takut. Dicantikkan suara tu. Jadi betul-betul berhati-hatilah yang mana duk bertunang ni. Wah, nampak tu. Nampak? Wah,
malam ni ya, apa? Kau ingat aku ni wak mustarjo kau wak. Dia kena cakap, okey, malam ni datang rumah ayah nak jumpa. Tapi taklah kasar macam tu. Okey Abang Man, malam ni datang rumah, ayah nak jumpa, nak bincang pasal menikah. Itu boleh bahasanya. Jangan, wah, ayah suruh datang rumah. Ya hak wak di sana tu, ya Allah, budak-budak gini dah tuan-tuan. Dia hati-hatilah aurat tu. Macam tuan-tuan telefon kawan tuan-tuan. Awak ni, hello, Assalamualaikum. Salam. Abang Man dah, Abang Man. Abang Man pergi market. Bila dia balik? Tak tahu dia tu pergi market macam tu. Besok balik apa? Orang beli ikan, dia tangkap ikan. Apa pesan yuk? Tak ada apalah, nak jumpa dia. Okey, Assalamualaikum. Tak apa. Yang salahnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Man ada kak? Abang Man tak ada. Dia ke market. Sudah. Yang yuk di sana tu, ya Allah. Sudah tu kan. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Sudah. Yang ni yang dilarang. Itu yang dilarangnya. Jadi kalau suara tuan-tuan tegas, suara kita tak ada romantik-romantik, tak menaikkan nafsu orang, tak apa, tidak dikira sebagai aurat. Tak salah langsung. Jadi kita akan baca lagi tentang maksud aurat. Kita baru bincang tentang masalah suara. Ada setengah kata tengok bayang perempuan pun aurat. Betul ke? Tak boleh tengok perempuan ni, bayang mereka pun aurat loh. Tu nak tengok apa? Tuan-tuan tengok bayang di tanah tu perempuan ni, tuan-tuan nak share? Takkan bayang pun share. Lain. Okey, jangan tuan-tuan. Kita belajar betul-betul. Ada yang kata pula, ya, langsung tak boleh dipegang. Perempuan ni langsung tak boleh pegang. Tuan-tuan jadi doktor ni. Tu doktor kita ada. Takkan tak boleh pegang, langsung sakit. Main pegang dengan pen. Sakit di mana? Tengok. Okey, mana? Dia sepaknya kita tuan-tuan. Maka kenalah belajar di mana tempat yang boleh pegang, di mana tempat yang tak boleh pegang, di mana tempat yang boleh tengok, di mana tempat yang tak boleh tengok. Bukan langsung tak boleh pegang. Orang sakit boleh pegang, tapi ada syaratnya. Orang jatuh motor boleh ditolong, tapi ada syaratnya. Jatuh motor perempuan gong jatuh, kita menunggu, tolong abang, aduh, kita kata haram, tolong. Ya, jenuh, matilah kawan tu tuan-tuan. Elok datang motor dia, rempuh dia, mati tu. Masa tu tak ada aurat dah, tolonglah dia. Masa tengah bersalin, mana ada aurat dah. Isteri nak bersalin, masuk hospital. Tiba-tiba doktor yang nak sambut baby tu laki-laki. Masa itu nyawa darurat dah, tak kira dah siapa boleh sambut baby tu. Dengan isteri tu kata, tak mau aurat, tak mau abang, aduh sakitnya, aduh tak mau abang, tak mau apa, tak mau bersalin ke, tak mau kat doktor ni. Saya nak bersalin tapi tak mau doktor ni sambut, haram kata dia. Masa itu dah tak kira haram, baby tu siapa sambut pun tak apa dah, menyelamatkan nyawa pada masa itu. Tapi persoalannya, masa tak bersalin tu macam mana hukum? Tuan-tuan duk cek bulanan tu, tu bawa perut pergi cek dekat doktor, waktu belum salin. Ya, doktor pun ambil bubuh di telinga ni, pegang. Tak maaf ya, okey, baby ni okey, tengok. Tengok baby ke, tengok apa? Masa itu adakah dikira sebagai aurat? Dia belum sakit nak bersalin. Adakah pergi scan itu nak menentukan jantina, tengok jantina laki-laki perempuan itu diluluskan oleh syarak? Ini kuliah kita pada bulan hadapan insya-Allah. Itu pun kalau kontrak disambung lah. Kalau kontrak tak disambung, cukup sampai di sini sajalah. Relakan perpisahan kita. Baik, cukup di situ. Ada masalah? Ya. Perempuan yang pakai bedak dan lotion dia harum. ya, Adakah itu dikira ada haram? pakai bedak dengan Bedak dan lotion. Dia nak pakai masa bila? Kalau nak keluar ke, Ya. Segala jenis wangi-wangian lah. Ya, segala jenis
Wangi-wangian. Kan lebih. Baik, jadi segala jenis wangi-wangian ni kita akan baca. Kita belum lagi belajar tentang wangi-wangian. Saya lupa nak sentuh tadi tentang wangi-wangian. Bagaimana yang diharuskan. Saya Ustaz menghadapi masalah bau badan. Kalau saya tak pakai minyak wangi Ustaz, saya akan jadi malu bila masuk dalam lift. Semua orang akan pukul mulutnya dan hidung mereka. Jadi bagaimanakah cara saya nak mengatasi masalah bau badan saya? Sebab itulah saya menggunakan deodorant. Dengan sekali semburan saya akan jadi wangi. Jadi apa masalahnya? Pakai minyak wangi ke atau menutup bau badan? Boleh tak pada masa itu memakai minyak wangi? Kerana masalah bau badannya yang sangat kuat. Macam kita nak pergi masjid ni, sampai orang lari daripada kita. Lalah kita duduk seorang sah belakang sekali, orang tak mau duduk kita. Pasal orang pening bau kita. Jadi ada alternatif lain untuk menutup bau badan. Bau badan itu berpunca daripada peluh. Bau badan itu berpunca daripada ketiak. Bau peluh dan ketiak berpunca daripada soal makan dan minum. Yang kedua soal hormon. Kadang-kadang budak yang baru nak naik, hormonnya tak tahu lagi, tak stabil lagi, maka hormon juga mempengaruhi bau badan. Jadi syarak menggunakan kaedah apa untuk mengelakkan bau badan? Menutup bau badan. Bagaimana nak menutup bau badan? Dengan limau. Dengan sekarang ni dah dijual dah serbuk-serbuk untuk menghilangkan bau keringat, bau peluh. Maka gunakan alternatif itu. Okey. Kalau wangi-wangian itu adalah ubat, jadi wangi tapi dia ada ubat, maka atas ubat itulah dipakainya, bukan atas sebab wangi itu. Macam lotion tadi, dia terpaksa pakai lotion muka ni, terpaksa krim muka ni untuk mengelakkan cahaya matahari membakar mukanya, terpaksa dia pakai lotion. Itu harus. Mungkin kulit dia alergi, kulit dia nipis ke tak sesuai dengan cahaya matahari, ataupun bibir dia terlalu sejuk, cuaca terpaksa dia pakai gincu untuk mengelakkan bibirnya mekah. Itu ada sebab dia pakai, maka hukum dia harus walaupun wangi sekalipun. Tengok pada sebab pemakaiannya. Baik, ada lagi masalah? Ya. Ya. Tabarus itu lebih kepada pakaian. Tabarus dan suara ni untuk perempuan saja kah? Nampak-nampak gayanya gitulah. Ya, tabarus dan suara aurat. Laki-laki tidak aurat suaranya, ya. Kalau laki-laki aurat tak boleh jadi imam. Haram untuk imam jadi imam. Pasal apa? Aurat. Ya tak. Tabaruj bagi laki-laki mungkin sombong dan riak. Dia pakai baju hampa ni, kalau tak ada 400 ni apa, jangan pegang baju jenis ni. Yang tu sombong dah. Mungkin dia pakai pada kasut. Kasut saya ni kulit boya lah, tak ada 2000 jangan pegang. Itu jadi sombong. Nah, tabarus tak situ pula. Ataupun dia pakai gelang emas ke, ataupun dia pakai subang ke. Ya, baru ni saya jumpa satu guard, security guard pakai subang. Saya nak masuk satu pejabat, nak bagi IC kat dia. Tengok tu subang ke apa tu? Subang lenjik kata dia. Tak salah ke pakai tu? Tak apa, biasa, bukan emas. Saya kata saya mengaji tu kalau bukan emas pun haram juga. Okey, 31. Terus dia sebut 31. Saya kalau saya sebut saya ustaz, dia marah pula kan. Dia pun tak kenal saya. Kalau dia kenal mesti dia tahu, tengok nama saya pun tahu dah. Muhammad Kazim bin Elias. Ni Ustaz Kazim enggak kan? Ni makna dia pun tak kenal, maknanya orang tak mengaji lah. Jadi saya sebutlah, saya mengaji kat masjid hari tu, ustaz tu kata mah pun ni besi biasa pun tak boleh buat subang, laki-laki haram. Dia tak jawab apa, tingkat satu lah. Makna dia tak suka dengar tu. Tapi sekurang-kurangnya kita bercakap juga. Itulah masalah laki-laki, yang dia tak boleh pakai perhiasan. Kita tak kata tabarus lah, tapi haram, pakaian yang haram bagi laki-laki. Masalah suara tidak haram, melainkan kalau suara itu menyanyikan lagu-lagu yang haram, haram lah. Bukan atas suaranya haram, atas lagunya itu. Suara tetap tidak aurat bagi laki-laki. Boleh ya? Habis dah? Mari. Ya, dah jawab apa? Cuba baca soalan.
Baca? Tahu baca? Lah. Ni nak baca. Kok jadi ustaz lagi? Baik, soalan macam-macam masuk ni. Seorang suami suka gedik dengan kawan saya, tapi cemburu bila ada orang lelaki cuba tackle saya. Eloklah. Macam-macam soalan ni ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekiranya kanak-kanak kencing di atas lantai terazur, macam mana cara nak membersihkannya agar tempat tu boleh dijadikan tempat sembahyang? Ambil air, simbahlah, lepas tu ambil kain tuala ataupun kain apa-apa, keringkanlah dia, sembahyanglah. Janji tidak ada lagi air najis di situ, tidak ada lagi bau, tidak ada lagi warna, tidak ada lagi rasa di situ. Bolehlah basahkan dulu sampai hilang air kencingnya. Lepas tu ambil kain gapakan, mop gapakan, lap. Tengok ada lagi tak bau dia? Tak ada, boleh dah sembahyang. Hukumnya sah. Jadi tuan-tuan, ni soalan yang masuk tadi ni, dia kata suami suka gedik, tapi bila orang tackle saya, dia marah pula. Tapi suami saya suka gedik dengan kawan, saya tak marah pun. Dia suami gedik pun saya apa? Masalah dia suka gedik. Tuan-tuan faham kan gedik ni apa? Gatal lah, apa lagi? Dia gedik. Macam mana tabiat orang lelaki-lelaki lah. Dia tengok perempuan tu pun layan dia sikit, lagi. Ya, setengah-setengah lelaki-lelaki yang dah kahwin ni lagi pandai padahal belum kahwin. Ambillah guna ayat body yang bagus, body language yang bagus, ayat yang bagus, anak dara pun cair. Ini bahaya lelaki-lelaki yang dah kahwin. Bila dah cair ni dia gedik pula. Ya, kita ada isteri, kita kenalah jaga hati isteri juga. Kita juga kecil hati bila orang beritahu kita isteri hang gedik dengan orang lain. Isteri juga kecil hati bila orang beritahu dia laki hang gedik dengan perempuan lain. Jadi masing-masing jaga hati. Yang kedua jaga hukum. Yang pertama jaga hukum, yang kedua jaga hati. Bila dua benda dia tak jaga, tuan-tuan, lebih. Hukum tak jaga, hati tak jaga, lingkup. Hati isteri tak jaga, hati suami tak jaga. Jadi isteri macam mana orang ngorak sekalipun, ingat suami. Walaupun suami kita kurui, rendah, bulu dada tak ada, yang main ngorak kita tu badan ragam tinggi, bulu dada ni naik ke muka ni, banyak tuan-tuan. Nak buat macam mana dah, kita pilih hak tu lah. Buat macam mana dah, hukum kan. Okey, wallahualam, masing-masing lah tuan-tuan. Tapi beratlah, selalunya cubaan, godaan ni datang lepas kahwin. Sebab tu timbulnya istilah, tak tahulah, lepas kahwin macam-macam aku jumpa, masa tak kahwin tak jumpa pun, silap betul. Itulah cubaan nama dia. Cubaan, macam orang perempuan cubaan. Masa anak dara tu tak ada siapa minang. Bila suami kita minang, kita terima. Lepas beranak seorang, ya Allah ramai yang minang, yang kaya, yang segak, yang lawa. Tu yang kata tu silap mak kahwin. Kalau aku tunggu 2-3 tahun sikit ni, silap. Inilah yang dikatakan cubaan. Disabarlah banyak-banyak atas cubaan itu. Wallahu a'lam. Boleh ya? Baik, kita jumpa pada bulan hadapan insya-Allah. Sambung. Malam ni pun saya tak balik ni. Malam ni saya ada di Puchong. Di Puchong pula. Di Subang Perdana. Saya pun tak tahu nak pergi survey Subang Perdana tak mana ni. Surau Subang Perdana. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار الجبار المنتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf jika